Okey, mulakan dengan soalan nombor berapa kita nak bincang? 3. Nombor 3 Ha. Okey. Nah, ni kan. Ha. Alright. So, Raja menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada sebuah semi bulatan dan sebuah silinder. Faham? Faham. Menggunakan pi 22/7, hitungkan isi padu pepejal itu. Isi padu lah ya. Okey, di sini ini kita panggil gabungan isi padu gabungan dua objek lah yang berlainan. Dia ada dua bahagian. Satu silinder, yang ini silinder, yang ini separuh hemisfera ataupun hemisfera, tahu? Tahu. Okey, untuk mencari isi padu, Farah kena tahu apakah formula atau rumus untuk isi padu silinder dan juga untuk sfera, apakah isi padu rumus dia? Saya Tahu? Tak ingat. Tak ingat ya? Kamu tak ada buku rujukan ke untuk lihat balik? Ada. 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 Kenapa tak rujuk? Saya tinggal kat sekolah. Okey. Kalau kat sekolah, macam mana nak cari jawapan? Tahu? Tak tahu. Google kan ada, Google. Google senang je. Kamu pergi ke Google dan kamu search. Okey. Isi padu. Isi padu silinder. Isi padu silinder. Nampak tak sudah type? Dan dalam ni, okey, kita tengok image image. Isi padu silinder. Okey, tak ada. Ada, kejap saya check. Pi J. Nanti saya cari satu yang ada punya. Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 darab T. Kamu tahu apa tu T? Tinggi. Ya, tinggi. Dan J tu? J lah apa? Lebar kan? J lah Jejari. jari ya. So di sini pi J kuasa 2 T. Okey, pi ialah 22/7. Jejari dalam soalan ni berapa jejari dia? Tahu? 36 bukan? Itu bukan. Itu bukan. Jejari dia merujuk kepada ini. Kalau setengah lukis sekarang. Itu jejari. Tujuh lah. 7 tapi kena kuasa 2. Okey, T lah tinggi. Berapakah tinggi silinder Berapa tinggi silinder? 36. Tak, kamu tengok gambar Raja 1, 36 tu dia lukis daripada silinder hingga ke sfera. Jadi kamu tahu tak berapa tinggi sfera di sini? Sfera. Tidak tahu. Dia sebenarnya sfera tu sama dengan jejari tinggi dia. So 14 Bukan. Jejari dia 7 sebab dia hemisfera. Kalau ini sfera selukis, kalau ini sfera dari sini ke sini ialah 14, dari sini ke sini 14. Jadi separuh dia 7. Tinggi dia 7. Untuk sfera tinggi dia ialah 7. Jadi apakah tinggi silinder? 36/7 lah. Ya, betul. Berapa? 29. Okey, 29. Jadi tinggi silinder kamu kena ganti dengan 29. Sekarang masukkan semua dalam kalkulator. Apa jawapan untuk isi padu silinder? Ya. RM4,400. Ya. Ada bagi 7 tak? Bagi 7. Tu syarat dalam kereta 22/7 darab dengan 7 kuasa 2 darab dengan 29. 4466 lah, betul. 4466
unit cm padu. Itu bahagian silinder. Dan isi formula untuk sfera. Tahu isi padu dia? Tahu rumus dia? Rumus. Rumus dia 4/3 4/3 apa? pi j. 4/3 pi j kuasa 3. 3. Okey. So, isi padu sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. Tapi dalam soalan, dia bukan sfera. Dia adalah Gabungan. bukan, dia adalah apa? Hemisfera. Semi bulatan. Oh, So jawapan kamu kena bahagi dengan jawapan isi padu sfera ni kamu kena darab dengan setengah. Darab setengah atau bahagi 2. Faham atau tak faham? Faham. Jawapan kamu kena bahagi 2 lah. So itu memberikan isi padu semi bulatan. Semi bulatan. Okey, sekarang kita masukkan lah nilai dia. 4/3 darab 22/7 darab dengan 7 kuasa 3 darab dengan 1/2. Berapa? Nak 4/3 27 kuasa 3 darab 1/2. Jawapan dia memang dalam point Point apa? 718 718. Kamu tekan ABC tu, kamu akan dapat 2/3. Ada ABC lah? Ada. Ada dapat 718 2/3. Ya. Saya dapat 2/3. Jadi sekarang apakah isi padu bagi gabungan pembejal ni? Kita tambah ke? So tambah dengan isi padu sini dengan semi bulatan. Ya, tambahkan dapat berapa? Sekejap. 718 dapat 518/2/3. 5184 kan? Itu jawapan lah. Okey. Jadi untuk soalan ni Farah kena tahu apakah rumus untuk isi padu silinder dan juga isi padu hemisfera. Jawapannya macam ni tak boleh buat point Kalau boleh bagi dalam pecahan, bagi pecahan. Kalau tak boleh bagi pecahan, bagi point. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya. Nombor berapa? Soalan seterusnya nombor 7. 7 Okey. Ini soalan peperiksaan Kamu dapat berapa markah dia? Fail Alamak. Okey. Soalan nombor 7 ya. Ini ialah sebuah trapezium. Diberi luas PQRS bersamaan 45 cm persegi, cari nilai X. Faham soalan ke? Dia suruh cari nilai X yang dua-dua kan X sama. Tak ada X saja, tak ada X dan Y. Okey, untuk menjawab soalan ini, Farah kena tahu rumus untuk luas trapezium. Tahu rumus dia? 1/2 darab A tambah B darab H. Okey, betul. Itu rumus dia. Tapi Farah tahu A itu apa, B itu apa, H itu apa. A itu lebar. Okey. Lebar B macam A itu lebar bawah, B lebar atas kan? Okey, untuk soalan ini apakah A dan B?
A dia X tambah 6. Okey. B B dia. dia 5 Okey. cm. Dan H dia apa? Tinggi dia X tambah 2. Okey, bagus. Sekarang kita masukkan luas yang diberikan ialah 45, betul? Betul. Masukkan di sebelah kiri 45. 45. Bersamaan 1/2. Okey, A di sini kamu kata ialah X tambah 6. Hmm. Tambah dengan B 5. Dapat? Dapat. Dan darab dengan X. X tu kamu kena tulis dalam kurungan supaya kita boleh masukkan X tambah 2. Faham ke tak faham setakat ni? Faham? Okey, tahu macam mana nak selesaikan persamaan ni? Tak. Kena Oh, tak. kembangkan ke? Yes, tapi sebelum kembangkan sepermudahkan lagi supaya kamu boleh senang lah. Okey, yang dalam kurungan X tambah 6 tambah 5 memberikan X tambah berapa? X tambah 11. Okey. Dan di sini X tambah 2 lah, salin balik. Okey, kamu tengok ada 1/2 di depan, betul? Betul. Tahu macam mana nak selesaikan ni? Nak buat? Betul. 1/2 dia darab dengan X tambah 11, X tambah 2 kan? Dia darab. Jadi kita cross 2 tu dari bawah, kita darab dengan 45. Oh, so okey. 2 pergi ke kiri, dia darab dia cross dengan 45, darab memberikan berapa? 2 darab 45, 90. Dan ini akan menghasilkan macam ni. Sudah jadi macam ni lah. Okey, tahu langkah seterusnya nak buat apa? Kembangkan. Kita kembangkan. Boleh bagi tahu apakah jawapan dia bila kita kembangkan? X kuasa 2 Lagi tambah 2X lagi tambah 11X lagi tambah 22. 22. Okey, di sebelah kanan ada nombor apa? Sebelah kiri. Kiri. Di sebelah 90. 90, betul tak? Betul. Okey, sekarang 90 di kiri bawa ke kanan, dia jadi apa? Tolak. Tolak berapa? Tolak 90. Dan di sebelah kiri kena tulis nombor apa? Kira kalau tulis 1 ke? Tak, 90 sudah bawa ke sebelah kanan, dia tak ada lagi. Kosong. Dia jadi kosong. Faham tak faham? Faham? Okey. Untuk seterusnya, kosong bersamaan dengan X kuasa 2. Okey, 2X dengan 11X tu jadi berapa? 13X. Tambah ke tolak? Tak, 2X tambah 11 kan? Yalah jadi. Tambah 13X. Kena tulis tambah 13X. Tambah 13X. Lepas tu? Lepas tu 22 tolak 90 jadi negatif 68. Negatif 68, betul? Betul. Langkah seterusnya, kamu tahu macam mana nak selesaikan ni? Tekan EQN kan? Ya, betul. EQN tekan. Degree, masukkan nombor tu 13 negatif 68. X1 4. Ya. X2 negatif 17. So kamu tulis macam ni, X1 ataupun X ialah 4 ataupun koma X bersamaan negatif 12. Okey, langkah yang atas ni kamu ada perlu tulis apa-apa tak? Ada, kena tulis X sama dengan Tak, sama. X kena tolak. X tolak dengan 4, X tambah 4. Tambah 17. 17 salah pula. Okey. Alright Sekarang kamu tahu di antara dua nilai X4 dengan X negatif 17, yang mana satu jawapan yang betul? Jawapan yang betul. Ya, sebab dia suruh cari nilai bagi X. Soalan suruh cari nilai bagi X.
Jadi X tu 4 ke ataupun X tu negatif 17. X tu 4. Confirm. Saya tak tahu lah. Okey, kalau tak tahu, kamu nampak tak dia punya tinggi dia, lebar dia berapa? X tambah 2. Okey, kalau X tambah 2, kamu masukkan X dengan 4. Gantikan X dengan nilai 4. So, dia jadi berapa? 4 tambah 2 lah kan? Jadi berapa? 6. 6 kan? So, tinggi dia 6 cm, betul? Betul. Kalau kita gantikan nilai X dengan negatif 17, apakah tinggi dia? Sekejap ni. Kasih Allah. Negatif 5. Jadi, adakah kemungkinan tinggi dia negatif 15? Tak. Tak mungkin sebab kita tak ada negatif. Tinggi tak ada negatif punya. So jawapan kita X, nilai dia ialah Nilai dia ialah 4. 4 cm. Okey, 17 itu jangan masukkan. Jangan berikan jawapan negatif 17. Okey, faham. Itu dia. Okey. Ada apa nak tanya pasal soalan ni? Tak ada. Tak ada. Seterusnya Soalan 8. soalan 8 ya. Okey, Raja menunjukkan PQRT sebuah trapezium. Okey, trapezium Kamu tahu apakah ciri-ciri sebuah trapezium tak? Dia macam segi 4 yang macam tak lengkap. Dia mesti ada 2 sempadan yang selari. Tahu apa maksud 2 sempadan dia mesti selari. Kalau kamu tengok segi PQRT ni, manakah 2 garisan yang selari? PR ni kan? PR selari dengan mana? Maksudnya saya tak faham. Tak faham Okey, kamu tengok soalan balik, soalan yang nombor 7 tadi. Kamu tengok gambar Raja 4 ya di sini. Manakah 2 garisan sisi yang selari? Sisi PS dengan QR. Ya, betul. PS dengan QR dia selari. Yang lain tu tak semestinya selari. Ini ciri trapezium. Okey, balik ke soalan 8. Mana sisi yang selari? Mana 2 sisi yang selari? TP dengan QR. PT dengan QR dia selari lah. Ini trapezium, faham? Faham. Okey. So apa lagi yang dia kata? Dia kata garisan lurus RT selari dengan paksi Y. Faham tak faham? Faham. Faham RT tu selari dengan paksi Y. Dia straight lah ke atas. Dan kita sekarang lihat soalan A. Cari persamaan garisan lurus PT. Faham? Faham. Dia nak cari persamaan garisan lurus P dan T, betul? Betul. Okey. Macam mana nak buat benda ni tahu? Tak tahu. Tak tahu Okey, kalau tak tahu, kita lihat koordinat R ya. Kamu nampak koordinat R di sini tak? Nampak. Dia punya koordinat ialah something, something. Kamu tahu apakah something, something tahu? Kosong. Bukan kosong. 5. Kamu kena guna maklumat dari koordinat T ni untuk membantu kamu. Maybe 8 kosong. Apa dia? 8 kosong. 80, betul, 80. Faham ke tak faham?
Faham? Okey. Apakah kecerunan garisan QR? QR kecerunan. Kecerunan garisan Hmm. QR. Tahu? Hmm. Q koordinat sudah tahu, negatif 4, negatif 4. Negatif. R koordinat kita tahu. Negatif 4,8. Kosong. Bukan, kecerunan ada fungsi dia, ada rumus dia. Ingat tak? Y2 tolak. Tolak Y1. Okey, bagi tahu apa tolak apa di sini? Oh, Q dengan R. QR. Y1, Y2, X1, X1, X2. Kosong Kosong tolak 8. Kosong tolak 8 Kosong tolak 8. Tak Kosong betul. tolak negatif 4. Ya, kosong tolak negatif 4. Lagi? Lepas tu kosong tolak negatif 4 tolak 8. Kosong tolak negatif 4. Lepas tu negatif 4 tolak 8 8 tolak negatif 4. 8 tolak dengan negatif 4. Okey, sekarang bagi tahu apa jawapan dia. Jawapannya 4 per 12. Permudahkan pecahan. 2 per 1/3. 1/3. Okey. Faham ke tak faham setakat ni? Faham. Okey. Sekarang dia soalan nak persamaan garisan lurus PT kan? Okey, apakah kecerunan garisan PT? Kecerunan garisan PT. Kecerunan mana P dengan T. Kita sudah cari kecerunan garisan QR. Dan kita tahu bahawa PT dengan QR garisan dia adalah selari. Jadi apakah kecerunan garisan PT? Nyatakan kecerunan PT. 1, Y1. Tak payah tolak-tolaknya. Tolak. Tak payah tolak-tolak. Kalau dua garisan selari, kecerunan mereka adalah sama. Maka apakah kecerunan garisan PT di sini? 8,5 bukan? Bukan. Kecerunan, bukan tanya koordinat. Saya nak tanya apakah kecerunan garisan PT? 1/3. Ya, betul. 1/3. Faham ke tak faham? Tapi 1/3 tu kecerunan garis QR tu. Tak, dua garisan yang selari. Okey. Kalau garisan dia selari, kecerunan dia sama. Okey, faham. Kecerunan adalah sama. Okey. Faham ke tak faham? Faham. Okey. Sekarang untuk lihat garisan PT, kita ada kecerunan dia 1/3 dan kita ada koordinat T yang duduk di atas garisan PT. Menggunakan maklumat ini iaitu kecerunan 1/3 dan juga koordinat T. Macam mana kita nak membentuk persamaan garisan lurus PT? Tahu? Kena cari P berapa. Macam mana nak membentuk persamaan garis lurus PT daripada maklumat kecerunan 1/3 dengan koordinat T 85? Tak tahu. Tak tahu Okey, kalau tak tahu, persamaan garisan lurus kamu kena ingat ialah Y bersamaan dengan MX Tolak C. tambah C. Tambah C. Bukan tolak. Silap.
So apa yang kamu kena buat untuk persamaan ini tahu? Masukkan Masukkan nilai apa? Y sama dengan 1/3. Bukan Y itu. Okey, Y lah nilai apa? Kita kena masukkan nilai Y dengan nilai apa? Nilai kosong. Bukan. Bukan. Kamu tengok. 1/3. Bukan. Kamu tengok koordinat T. Uh, Dia punya nilai X dia berapa? 8. Y dia berapa? 5. Oh, so 5. So masukkan 5 gantikan Y. M tu kena ganti dengan apa? 1/3. Ya, X tu kena ganti dengan apa? 8. Ya, sekarang kita kena cari nilai C. 6. Okey. Boleh buat? Kejap. Boleh kot. Cuba pindah-pindah. Lepas tu bagi tahu apa jawapan C. 3 ni pindah dekat 5 kan? Sebelum 3 pindah dengan 5, 1/3 kena darab 8. Okey. Dia jadi berapa? 2. Kita cuba 8/3. Lepas tu baru pindah 8/3 ke sebelah kiri. Okey. 8/3 tambah C. So jadi pindah jadi darab. Pindah tak darab sebab dia bukan darab ni. Sebab sekarang 8/3 dia tambah C. So bila kita pindah dia kena tolak, bukan darab. Sekejap. So 5 tolak 8/3. Tolak 8/3 sama dengan 7/3. Ya, 7/3. C bersamaan 7/3. Sekarang, apakah persamaan garisan lurus PT? 7/3. Itu pintasan. Dia nak persamaan garisan lurus PT. So, kamu kena gantikan. Kena tulis ini. Tulis ini dengan gantikan nilai M dengan 1/3 dan juga kena gantikan nilai C dengan 7/3. So, sekarang tulis jawapan. Tu kena kira balik lah. Kira balik apa? Ya. Saya buat. Tambah 7/3. Tak payah kira apa dah. Kena tulis balik saja. Tulis balik je. Itu final je. So apa yang saya nak tulis di sini, persamaan garisan lurus PT ialah apa? M sama dengan 1/3. Tak, saya kata tulis apa? Tulis apa? Tulis Y sama dengan M 1/3 X tambah 7/3. Inilah jawapan yang dia nak. Inilah maksud persamaan garis lurus PT. Kamu kena tulis balik Y bersamaan 1/3 X tambah 7/3. Gantikan nilai M dengan nilai yang sebenar. Gantikan C dengan nilai yang kita cari. X tu tak payah gantilah. Tak payah. Persamaan garis lurus dia ada X ada Y punya. Okey. Tapi M dengan C mesti tulis nilai yang sebenar. Okey. Faham? Okey. B dah buat? B ni lintasan X bagi garis lurus. Ya. PT. Sama dan tadi kita kira tu ke? Tak, kamu faham soalan ke tak faham soalan? Lintasan saya tak faham. Faham soalan ke tak faham soalan?
Yang pintasan ni lah kan yang atas ni. Pintasan Okey, kan. kalau kamu tengok rajah 5, di manakah pintasan X bagi garisan lurus PT? Mana tempat dia? Pintasan P. Tempat dia dekat Y ni kan. Dekat titik mana? Kosong. Okey. Titik mana yang kamu nampak ada pintasan pada paksi X bagi garisan lurus PT? Titik tengah. Bukan. Kamu tahu garisan lurus PT tak dalam gambar rajah? Tahu. Eh? Yang atas ni kan. Ini kan garisan lurus. Inilah garis lurus PT, betul tak? Betul. Di mana pintasan X dia? Tahu apa maksud pintasan X? Pintasan X. Dekat. Tak tahu. Pintasan X bermaksud pintas pada paksi X. Garisan lurus PT memintas paksi X dekat mana? Dekat P lah. Dekat P lah, dekat sini lah. Oh. Ini yang saya nak tanya kamu, mana tempat dia? So kamu kena jawab dekat P, faham? Oh, okey. Dan apakah koordinat X di sini? Maksudnya dia nak tahu ini berapa koma kosong. Dia nak tahu apakah tanda soal ni, berapa nilai ini. Dia nak tahu. Negatif 4 lah tadi. Macam mana kau tahu dia negatif 4? Oh. Dah, Macam mana kau tahu dia negatif 4? tahu. Okey. Kamu nampak persamaan garis lurus PT yang kita sudah jawab di bahagian A? PT. Kamu nampak? Dan menggunakan garisan lurus PT ini, kita boleh cari jawapan kita dekat B. Tahu? Macam mana cari? Macam mana kan? Kamu nampak yang saya tulis koordinat P di sana, ada tanda soal di sana dan ada kosong di sana. So, tanda soal ini ialah nilai X yang kita nak cari. Dan nilai kosong di sini ialah nilai Y yang kita sudah tahu. Faham? Faham. Sekarang, tengok persamaan garis lurus PT, Y bersamaan 1/3 X tambah 7/3, nampak? Nampak? Y itu kena ganti dengan nilai apa? 5. Ini, Y ni kena ganti dengan nilai apa? Nilai kosong. Ya, bersamaan dengan 1/3. Nilai X tu ialah nilai yang kita nak cari. Tambah 7/3. Sekarang boleh selesaikan persamaan ini. Ya. Kosong. 1/3 X tambah 7/3. X ni tinggalkan seorang-seorang lah kan? Ya. So X Nak sama gerakkan dengan apa dulu? kosong ni gerakkan. Kosong tu nak gerakkan kosong Oh, tak payahlah kan? Tak gerakkan kosong. So jadinya 7/3 tolak 1/3. Tak. Yang ni saya bulatkan positif 7/3 kita kena gerak ke Depan. kiri. Dia jadi apa? Negatif. Negatif 7/3 bersamaan dengan 1/3 X. 1/3. Faham ke tak faham? Faham. Next nak buat apa? Nak gerakkan apa? 1/3 Okey, gerakkan dia pergi mana? ke depan. Okey, apa yang dia buat di depan? Jadi positif lah. Jadi negatif lah, tambah. Ini bukan lagi tambah tolak. Sebab kenapa? Sebab 1/3 dia darab dengan X kan? Oh, sebab Kalau darab, dia pergi sana, dia kena bahagi. Apa bahagi apa? Negatif 7/3 bahagi 1/3. Ya, negatif 7/3 bahagi 1/3 dapat apa?
Ya. Negatif 7/3 bahagi 1/3 dapat negatif 7. Itulah jawapan dia. Okey. Pintasan X bagi garisan PT bersamaan negatif 7. Oh, Ah, okey, faham. so di sini negatif 7 lah. Hmm. Ada apa nak tanya pasal ni? Tak ada. Kalau tak ada soalan seterusnya Soalan 12. 12 Hmm. Ni Hmm. Yang soalan nombor 2. Untuk soalan 1 ni lorikan. Okey, tak apa, kita lihat dari atas dulu. Hmm. Dia kata sebuah kajian dijalankan 100 buah negara keluarga Hmm. Ada 100 keluarga. Terus keluarga. Mengkaji tentang jenis kenderaan yang dimiliki. Daripada dapatan kajian, okey, set semesta ialah B penyatuan M penyatuan K, BMK lah. Okey, tahu apa masuk set semesta? Set keseluruhan. Nah, maksudnya 100 keluarga ni semuanya ada di dalam bulatan K, B dengan M lah. Di luar tiada lah. Tiada. Tiada di luar. Okey, tiada di luar. Semuanya dalam bulatan sajalah. Itu maksud dia. B basikal, M motosikal, K kereta. Betul? Betul. Okey, kita lihat soalan. Diberi keluarga yang memiliki hanya motosikal. Soalan 2 yang ni lorikan. Oh, sudah buatlah Dah. Okey, sudah buat. Kita lihat soalan 2. Nyatakan dalam sebutan X bilangan keluarga yang memiliki kereta dan basikal. Okey, memiliki kereta dan basikal. Yang ini 2X ni ada tak dia kereta dan basikal? Tak ada kan? Itu kereta saja kan? Okey. Kereta dengan basikal maksudnya yang ini ada kereta ada basikal tak? 48 ni. 48 tu basikal saja tu. Tak. Dia ada kereta juga. Sebab dia Ada. basikal tu dia letak Oh, dia di ada dalam dalam. bulatan kereta. So dia ada basikal, dia ada kereta. Faham ke tak faham? Faham? Yang 3X ni dia ada basikal, ada kereta tak? Ada. Ada basikal, ada kereta kan? Jadi apa jawapan yang untuk ni? Yang memiliki kereta dan basikal. So 48 tambah 3X lah. Itu dia. 48 tambah 3. Lepas tu nak selesaikan ke? Tak, dia tak suruh selesaikan. Dia kata nyatakan dalam sebutan X sahaja. Okey. So jawapan dia lah ini jawapan dia. Faham ke tak faham? Faham? Okey, bahagian 3 hitungkan nilai X dan seterusnya tentukan bilangan kereta yang keluarga yang tidak ada motosikal. Okey, tahu macam mana nak menghitungkan bilangan X ni? Tak tahu Kamu tahu bahawa jumlahnya ada berapa keluarga? 100 buah keluarga. 100 keluarga. So apa yang kita perlu buat? Nombor-nombor dalam bulatan ni 2X, 48, 3X, 16, X tambah 12. Ini semuanya kita kena tambahkan dan samakan dengan 100. So tambah yang atas ni first pula. Kena tambahkan semua tu. Dia jadi 2X tambah 48 tambah 3X tambah 16 tambah X tambah 12 bersamaan 100. Cuba kamu buat, selesaikan ni. 48 tambah 16 tambah 12 79 tambah
sama dengan 100. Tunggu nama 82. Mana boleh ni kan 6x. So ni pindah ke belakang tu jadinya 6x sama dengan 100 tolak 76. 6x sama dengan 100 tolak 76, 24. X sama dengan 24. 24 bagi 6. 4. Jawapannya 4. Ya, betul. Jawapan dia 4. Betul. Hmm. Faham? Faham. Tetapi dia ada bahagian kedua. Seterusnya, tentukan bilangan keluarga yang tidak memiliki motosikal. Okey. Kamu tengok dalam gambar raja, mana bahagian yang bukan M, motosikal? Bahagian Yang bukan memiliki motosikal. bahagian bukan semua memiliki motosikal. 2x tu ke? 2X sahajakah? Ada lagi? 2x dengan 48. Ya, 2X dengan 48 ni tak ada motosikal. Jadi apakah nilai X yang kita sudah jumpa tadi? 4. So, boleh kira jawapan dia? So tu 2/4. Ya, 2/4 lepas tu? 2/4 tambah 48. Ya, betul. Teruskan. Lepas tu sama dengan 56. Ya, itu jawapan dia. So 56 buah kuala. So final answer. Itu answer lah. Okay. Faham? Faham. Soalan seterusnya ya, nombor? Ini. Oh, ini senang. Nombor 17. 17 Mana 17? Kat bawah lagi. Oi, bawa lagi ya. Oh, ni. Ni. Syarikat Kontraktor Teguh Bersatu merancang untuk membina 10 unit rumah banglo unik untuk taman perumahan baru. Dongakkan sisi bagi rumah banglo tersebut diinspirasi lukisan berbentuk sisi 4 ABCD yang dilukis lilitan sebuah bulatan. Okey. Apakah nama khusus bagi sisi 4 ABCD dalam bulatan tersebut? Oh, ada nama? Tahu tak nama dia? Saya tak tahu lah. Segi 4 kitaran lah. Segi 4 kitaran. Segi 4 kitaran. Itu nama dah. Okey. Segi 4 kitaran. Cyclic quadrilateral. Betul lah. Senang aja. Okey, nombor 2. Nyatakan jumlah sudut pedalaman bagi sisi 4 ABCD. Ini kamu tak tahu Tak tahu. Kamu tahu apa itu sudut pedalaman? Sudut pedalaman tu kat dalam kan. Yalah, okey. Katakan saya lukis bulatan sekali lagi, benda yang sama tapi nampak dengan lebih terang lah ya. Dan saya lukis satu segi 4 kitaran. Contoh macam ni. Ini. So ada A, ada B, ada C, ada D. Sudut pedalaman ialah sekarang saya tandakan. Ini. Itu kita panggil sudut pedalaman.
Okey. Tahu? Tahu. Dan bila saya tambahkan sudut-sudut pedalaman ini, berapakah jumlah dia? Tahu? 360. Itulah jawapan dia. Oh. Okey. Faham. Itu je. Oh. Faham? Faham. Okey. Soalan berikutnya. Hitungkan nilai bagi P tambah Q. Okey. Ada nampak gambar raja di sana? Nampak? Ada nampak P kat mana, Q kat mana? P yang dekat A tu, Q dekat Ya. dengan B. Okey, kamu tahu tak apakah nilai P? Nilai P. Kamu kena guna maklumat ini 85 darjah ni untuk menentukan nilai P. Adakah nilai dia 95? 95 Bukan ke? Betul lah, 95 betul lah. Oh. Macam mana kamu tahu nilai dia 95? Saya buat 180 tolak 85. Betul lah. Okey, sekarang nilai Q tahu apa jawapan dia? Nilai Q pula 108. Macam mana kamu dapat 108? 180 tolak 72. Salah. Oh, salah. Okey. Apa yang kamu perlu tahu pasal benda ni? Okey Kalau kamu selukis balik tengok bulatan yang saya lukis tadi. Okey, kalau saya sambungkan dengan satu garisan lurus di sinilah Nampak tak saya lukis garisan lurus? Nampak. Okey. Sudut kat luar sini yang saya tandakan. Saya lorekkan Sudut yang saya lorek di sini sebenarnya sama dengan sudut dalam bertentangan. Okey, sudut yang ini dalam dia ialah ini dalam. DALAM dalam. Sudut dalam ialah ini dan sudut bertentangan ialah ini. Ini tentang. Maka dua kawasan yang selorek dia sebenarnya sama. Okey, faham? Faham? Jadi apakah sudut di sini? 95. 95. Faham? Faham. So that's why sini 85. So P ialah okey. Dan sekarang apakah sudut Q? Sudut Q takkan 85 juga. Tak ada kaitan dengan 85 19. Tak ada. Jangan lihat ni lah. Okey. Apakah sudut Q? Sudut Q 180 tolak 72. Bukan. Kamu tengok kan? Sudut 72 dekat luar. Dalam ialah sudut ini. Bertentangan ialah sudut ini. Ya. Jadi apakah Q? 72. 72 lah. Oh. Sudut luar. Okey, di sini sama dengan sudut dalam bertentangan. Okey. Faham tak? Maksudnya saya tulis ini dalam ayat sudut luar adalah bersamaan dengan sudut dalam bertentangan. Sudut luar bersamaan sudut dalam bertentangan. Dalam bertentangan. Dalam bertentangan. Okey. So dia 72. Q ialah 72. 72. Dan P kamu ialah berapa tadi? P 95. 95. Jadi sekarang apakah hasil tambah mengikut soalan hasil tambah P dan Q? 167. Itu dia. Okey. 167 lah. Faham ke ni? Tahu. So kena ingat lah dia punya
Dia punya ciri-ciri segi 3 atau segi 4 kitaran di mana sudut luar sama dengan sudut dalam bertentangan. Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada. Soalan seterusnya? Soalan seterusnya B. B ni Seramai 30 orang pekerja terlibat proses membina rumah banglo. Senarai umur para pekerja ditunjukkan. Bina plot titik pada garis nombor yang disediakan ruang jawapan. Mana garis nombor? Oh ni. Kamu tak tahu bina plot titik? Itu saya tahu bawah dia tu. Oh, bawah dia. Nombor 2 Tentukan nilai mod bagi plot titik Itu tak tahu. Lupalah saya. Okey. Kalau kamu nak tentukan nilai mod, kamu kena berpandukan kepada jawapan bina plot titik. Ada sudah buat plot titik? Saya tak buat plot titik. Tak buat. Okey, senang saja. Mari kita buat dengan secara cepat. 29. Okey, 1. Nah. Lepas tu 32. Okeylah. Kita buat macam ni. Kita kira 29 ada berapa? 1, 2. Betul? Betul. 2 letak 2 titik lah. 30 ada tak? Berapa kira? 2, 1, 2, 3 30 ada 3 lah. So kita buat titik. 3 titik. 31 ada berapa? 3 juga 3 juga. 1, 2, 3. 32 2 32 ada 2. Teruskan 33. 33 1 2 2 juga Okey, teruskan 34. 1 2 3 4. 4 34 ada 4. 35. 1 2 3 4 5. 6 lah. 6. 1 2 3 4 5. Mana lagi satu tadi? 6, ada 6. Okey, 1 2 3 4 5 6. 36 tahun. 36 ada 1 2. 1 2 ya. Okey, 2 37 tahun. 1 1 Satu saja kan? 38 tahun. 38 1. Okey, 38 1 39 1 2. 39 ada berapa? 2. 2 1 2. 40 ada 1. 41. Apa yang setinggal tadi? 40 ada 1. Tapi 36 setinggal lah. 36 ada tambah lagi 1 sini. So ada 3. So maksudnya 36 tu ada 3 lah. Faham? Faham. Okey, sekarang untuk soalan nombor 2, tentukan nilai mod Kamu tengok mana yang apa nilai mod di sini? Mod tu paling tinggi atau paling rendah kan? Tak, mod paling banyak kekerapan. Paling banyak. Paling banyak kekerapan. So mod dia berapa? 35 lah. Betul lah. Itu 35. Okey. Faham? Faham. Hitungkan min umur pekerja pembinaan. Tahu macam mana nak kira min tak? Minimum. Min bukan minimum Min tu maksudnya purata. Purata umur. So jadinya tahu macam mana buat? Purata umur. So tahu macam mana nak kira purata umur? tinggi dengan rendah.
bilangan kekerapan Bukan. tinggi. Okey? Okey lah. Kalau saya tanya Farah lah katakan kamu punya markah BM dapat berapa? 80. 40. Bahasa Inggeris? 80. 80. Oh, terror BM. Tak, BM saya 80. Tadi dia sebut. Okey lah, tak apalah. Ini contoh lah. BM 40, BA. Okey, bahasa apa lagi matematik berapa? 30. Okey, 30. Okey, sekarang berdasarkan 3 mata pelajaran ini, apakah min atau apakah purata? Purata tambah semua. Tambah semua kena bahagi Bahagi 3. sama dengan macam ini. Oh. Kamu tengok di sini jadual 2 memberikan umur kan semua orang ni. So apakah purata umur dia? Purata umur dia 35. Macam mana kamu tahu 35? Kamu kena tambahkan semua nombor. 29 tambah 30. Tambah semua. Lepas tu bahagi dengan berapa? 1 tambah 32 tambah 33 tambah 34 tambah 35 tambah 36 tambah 37 tambah 38 tambah 39 tambah 40. Lepas tu bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagi 12. 34/5. Bagi berapa kamu? Bagi 12. Kenapa bagi 12? So ada 12 umur. Ada 12 umur dekat sini Tak, maksudnya ada 12 bilangan tu. Mana kamu bilang dapat 12 bagi tahu? Bukan bilang ini tau, bukan bilang macam ni tau. Kamu bukan bilang macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Bukan macam tu. Kamu bilang seseorang, satu orang. Ada berapa? Faham tak? Faham. Bagi dengan berapa jawapan semua? 10 je. So bagi orang 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab dengan 6. 5 darab 6. Bagi dengan 30. So sekejap. Tadi tambah balik lah. 20 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Bagi 30. 13/8. Kan? Berapa dapat? Saya dapat 13/8. Ya, kamu tambah semua dalam jadual di sini jadual 2 ni. Kalau tambah semua bagi 30, itu jawapan lah patutnya. Okey. Faham macam mana nak cari min umur? Faham. Okey, untuk yang ini pekerja yang berumur sekurang-kurangnya 35 tahun perlu menjalani ujian kesihatan yang berharga RM45 sebelum dibenah bekerja. Setiap pekerja akan menanggung 25% daripada kos itu. Manakala bakinya dibayar oleh syarikat. Hitungkan jumlah kos yang ditanggung oleh pihak syarikat. Tahu buat? Tak tahu. Tak tahu Kamu faham soalan tak? Hitung jumlah kos. Yang ni kena buat yang I sama dengan PRT tu ke? Tak. Kamu tengok, kamu faham soalan. Dia kata berumur sekurang-kurangnya 35 tahun. Okey, kamu tengok di sini. Sekurang-kurangnya 35 tahun bermaksud dalam lingkungan umur berapa? Dalam lingkungan umur 30 sampai 40 tahun. 30 sampai 40 tahun. Bukan. Apa yang kamu maksud dengan pekerja yang berumur sekurang-kurangnya 35 tahun? Pekerja yang umur dia sebelum 35 tahun. Ya, itu yang kamu faham maksud sekurang-kurangnya 35 tahun. Maksud dia ialah pekerja yang sebelum umur dia 35 tahun Ada hari ikut. Bukan. Kamu tengok Dan dia kata pekerja yang berumur sekurang-kurang 35 tahun, dia perlu menjalani ujian kesihatan. So, bermaksud adakah dia
pekerja dari 29 hingga 34 tahun tu kena ujian kesihatan ataupun lebih daripada 35 tu kena buat ujian kesihatan? Lebih daripada 35. Yalah, yang muda punya lebih kuat. Takkanlah dia nak pergi buat ujian kesihatan. Jadi, berapakah pekerja yang diperlukan untuk menjalani ujian kesihatan? 14. Berapa orang? 14. 14 Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14 orang. 14 orang kena menjalani ujian kesihatan, betul? Betul. Dan harga berapa untuk seorang? RM45. RM45. Kalau 14 orang menjalani ujian kesihatan dan setiap satunya berharga RM45, jadi berapakah jumlah kos? 630. Darablah. Dah. Okey, RM630, RM630. Dan daripada jumlah ini, setiap pekerja menanggung 25%. Maka yang selebihnya dibayar oleh syarikat. So, hitungkan jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat. Macam mana nak buat? Kita kena tahulah berapa 25% tu bersamaan dengan berapa ringgit. Buatlah. So 45 darab dengan 20. RM11.25 seorang. Okey. So, berapa orang? So RM11.25 ni darabkan dengan 14 orang lah kan? Ya. Darab dengan 14, RM157.50. So, ada jadi apa? So jadinya 600 ditanggung syarikat pembinaan. So ditanggungnya RM157.50. Sekejap kau kan. So jadinya setiap pekerja yang menanggung 20. So 630 tolak 157.50 sen. Berapa dapat? RM472.50 sen. Itu jawapan lah. Okey. Faham? Ada apa nak tanya? Tak ada. So, ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada Okey. So, kita sudah habis lah yang ini. Sudah. Okey Itu saja Okay. Bye. Bye. Thank you, sir. Welcome.